Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, kerajaan lulus 700 juta ringgit, baik pulih kemudahan rakyat. Anwar mahu Kit Siang saman dirinya. Azmin lari dan bersembunyi di Hulu Kelang. Muhyiddin bakal temani Najib di penjara Kajang. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan mengaku member kata beliau sudah meluluskan peruntukan hampir 700 juta ringgit untuk baik pulih dan penambahbaikan infrastruktur asas di 9 negeri setakat ini. Beliau berkata kelulusan peruntukan menerusi program sentuhan kasih KPKT itu diberi kepada Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka dan Perak. Katanya peruntukan besar itu disalurkan dalam tempoh 6 bulan. Beliau menerjui KPKT bertujuan menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam ke arah memastikan keselesaan dan kesejahteraan penduduk. Katanya dalam tempoh 6 bulan jelajah program sentuhan kasih KPKT di 9 negeri, hampir 700 juta ringgit peruntukan diluluskan, termasuk untuk beberapa program perumahan rakyat. Jelajah ini memberi fokus projek berimpak tinggi yang dekat di hati rakyat seperti naik taraf dan bina semula pasar awam, baik pulih tandas awam, longkang, lampu jalan dan penurapan jalan raya. Kita mahu jalan rata, longkang bersih, lampu terang dan tandas bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Terdahulu, Komen mengumumkan kelulusan peruntukan menerusi program sentuhan kasih KPKT berjumlah 8.24 juta ringgit kepada Majlis Pembandaran Kajang dan Majlis Bandaraya Subang Jaya bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Katanya peruntukan itu adalah untuk pelaksanaan 6 projek merangkumi 3 projek baik pulih dan naik taraf infrastruktur awam serta 3 projek kerja kecemasan di Bangi, Seri Kembangan, Sungai Long, Ceras, Kajang dan Hulu Langat. Jelasnya projek pertama membabitkan peruntukan berjumlah RM790,000 kepada MPKJ untuk membaiki jalan dan menaik taraf Taman Tasik Cempaka di sini, termasuk pemasangan papan tanda, meja berkelah, peralatan senaman, bangku taman, tong sampah, membaiki wakaf, memasang perhiasan, membina trek basikal serta kerja naik taraf longkang. Projek kedua katanya adalah bagi MBSJ membaik pulih pasar bazar rakyat di Seri Kembangan dengan peruntukan RM300,000. Komen berkata projek ketiga adalah bagi MPKJ membina dan menyiapkan pejabat pengurusan tandas awam, tempat pembuangan sampah dan struktur berbumbung bernilai RM650,000 di tapak laman niaga komuniti Sungai Long, Ceras. Katanya, keempat, kerja kecemasan pembaikan cerun runtuh di kawasan lapang di Taman Seri Raya, Ceras berjumlah RM1.5 juta dilaksanakan MPKJ. Kelima, kerja kecemasan pembaikan cerun di bahagian belakang deretan kediaman Taman Bukit Mewah di Kajang dengan peruntukan RM2 juta. Projek keenam adalah untuk kerja kecemasan membaiki runtuhan cerun di belakang rumah Jalan Legenda 1 di Taman Legenda Ceras yang akan dilaksanakan MPKJ dengan peruntukan RM3 juta. Komen berkata 6 projek itu diharap boleh dilaksanakan secepat mungkin kerana peruntukan boleh diturunkan kepada MPKJ pada bila-bila masa dan diharap siap selewat-lewatnya menjelang tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan sedang meneliti kesesuaian melaksanakan program rehabilitasi berasaskan komuniti sebagai ganti kepada hukuman penjara bagi kesalahan kecil, terutama membabitkan pesalah kali pertama. Beliau berkata bagi tujuan itu, kerajaan akan menilai kaedah untuk pindaan Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954. Katanya rehabilitasi berasaskan komuniti dan bukannya hukuman penjara. Bagaimanapun hanya untuk pesalah yang dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan ke bawah terutamanya bagi pesalah kali pertama. Ini termasuk kesalahan dadah kecil yang menyumbang 63% daripada banduan di Malaysia. Azalina berkata usaha itu antara 2 perkara dalam penelitian kajian pihaknya untuk tempoh 7 bulan akan datang, yang mana satu lagi membabitkan kajian kesesuaian, mewujudkan sebuah majlis hukuman untuk meneliti semua hukuman jenayah termasuk berkaitan dadah dalam perundangan Malaysia. Katanya melalui usaha itu, kerajaan akan menyediakan garis panduan dan pengurangan hukuman penjara serta menggalakkan hukuman rehabilitasi dan restoratif dalam Undang-Undang Jenayah Malaysia. Katanya saya berharap dapat membentangkan hasil usaha-usaha ini melalui kertas kabinet secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan bagi persidangan Parlimen pada penghujung 2023. Dalam pada itu, beliau menegaskan dalam tempoh 6 bulan pertama pemerintahan, Kerajaan Madani telah menghapuskan hukuman mati mandatori,
Antaranya bagi kesalahan berkaitan dadah dan memberi budi bicara kepada kebijaksanaan hakim bagi penentuan hukuman. Bermula 4 Julai lalu, Akta Pemasuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 kurungan Akta 846 berkuat kuasa. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Jun yang disiarkan Jabatan Peguam Negara, tarikh berkuat kuasa akta berkenaan ditetapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Mengulas lanjut, Azalina berkata, adalah penting untuk kerajaan hari ini mengambil langkah segera, menyeluruh dan berkesan memandangkan laporan dadah sedunia 2021 oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah menunjukkan unjuran peningkatan 11% dalam kalangan penyalahgunaan dadah di negara membangun menjelang 2023. Katanya ia juga melaporkan anggaran 1,97,408 pengguna dadah wujud di negara ini, dengan hanya 1 daripada 8 yang terbabit menerima rawatan dan rehabilitasi. Beliau berkata menangani isu kesesakan di penjara juga perlu menjadi keutamaan hak asasi manusia bagi kerajaan madani, memandangkan majoriti tahanan penjara dikaitkan pesalah berkaitan dadah. Katanya Ahmad Zaid meminta untuk menggunakan pendekatan yang membawa perubahan bagi menyelaraskan usaha oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kami berharap untuk melihat penekanan kepada intervensi perubatan, rawatan dan rehabilitasi dalam menangani isu kebergantungan dadah. Pada masa sama, Azalina menyatakan undang-undang dan penguatkuasaan negara perlu seiring perkembangan semasa, khususnya berkaitan kemajuan dalam pembuatan dadah sintetik yang canggih dan kaedah penyalahgunaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekularisme yang mengetepikan dan mengasingkan antara agama dan kerajaan sepenuhnya tidak dapat diterima di Malaysia. Pengerusi Majlis Pimpinan Sekretariat Kerajaan Perpaduan itu menegaskan bahawa tema sekular itu sendiri perlu difahami sebaiknya oleh masyarakat. Katanya mengapa kita perlu terima sekularisme sepenuhnya sedangkan nilai keagamaan itu penting. Negara mempunyai elemen sekularnya tetapi nilai agama mesti diterapkan ke dalam sistem. Ini pendirian kita. Dalam masa sama, beliau turut mengingatkan tentang pertembungan antara institusi Islam dengan nilai sekularisme. Katanya apabila anda mula mengisytiharkan Malaysia sebagai sebuah negara sekular, rakyat akan mula mempersoalkan bagaimana kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Bagaimana pula dengan Jabatan Agama Islam dan bagaimana anda menenteramkan sultan yang merupakan ketua agama di negeri-negeri. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Tambun menegaskan bahawa terma sekular perlu dipelajari dan difahami sepenuhnya oleh orang ramai. Hal tersebut jelasnya bagi mengelakkan kisah dan wacana yang dibawa oleh mereka di bandar dan golongan ini terpisah dengan sentimen orang awam. Katanya ramai Muslim menganggap sekularisme sebagai sesuatu yang anti agama. Itulah sebab mengapa saya kata kami tidak sekular. Saya merujuk kepada konteks itu. Bekas Ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa menegaskan dia sama sekali tidak gentar dengan saman yang akan dikemukakan veteran DAP Lim Kit Siang berhubung dakwaan yang mengaitkan dengan terjadi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Malah bekas pemimpin UMNO yang kini bersama PAS itu berkata dia juga akan mengambil tindakan saman terhadap Lim kerana tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Katanya hari ini saya dapat surat saman daripada Lim Kit Siang. Saya sampai dijempol orang rumah telefon memberitahu Lim Kit Siang saman kerana ucapan saya dibacok. Saya kata tak ada masalah. Saya dah lama sebenarnya tunggu Lim Kit Siang saman supaya bertemu buku dengan ruas. Dia jangan fikir dia boleh buli Anwar Musa. Saya berpegang kepada apa yang saya kata. Dia saman saya, lusa saya akan arahkan peguam pula saman dia. Terdahulu media melaporkan pasukan peguam Lim telah menyampaikan surat tuntutan kepada Anwar berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan rusuhan kaum yang membawa maut pada 13 Mei 1969. Anwar sebelum ini mendakwa DAP mempunyai kepentingan dalam rusuhan itu dan menuduh Lim mengapi-apikan isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra di Kota Kinabalu ketika pembunuhan berlaku di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bekas Ahli Parlimen Gombak Azmin Ali mungkin masih merahsiakan sama ada dan di mana dia akan bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Namun terdapat petunjuk kukuh bahawa dia akan berpindah ke Hulu Kelang. Media difahamkan melalui orang dalaman Perikatan Nasional bahawa persiapan untuk ke arah itu sedang dijalankan, termasuk membuka pusat operasi. Katanya ia arahan sudah diberikan supaya kita bersiap sedia di Hulu Kelang. Azmin telah membuka bilik gerakan utama di rumah arwah ibunya di Kelang Gate. Kemah juga telah dipasang di beberapa pusat pengundian daerah. Media menerima beberapa keping gambar menunjukkan kemah kanopi putih yang tertera logo PN di pekarangan sebuah banglo di Jalan Kolam Air, Kampung Kelang Gate Sebaru. Azmin adalah penyandang 3 penggal Dun Bukit Antarabangsa yang di bawah kerusi Parlimen Ampang. Hulu Kelang pula adalah satu daripada 3 kerusi Dun di bawah kawasan Parlimen Gombak yang sebelum ini dipegang oleh Azmin dari 2008. Bagaimanapun Azmin yang berpaling tadar daripada PKR pada 2020 tewas di kerusi Gombak tahun lalu kepada anak didiknya Amiruddin Syarif.
Sumber PN juga berkata Azmi melarikan diri ke kerusi lebih selamat di Selangor atas beberapa faktor. Katanya selain kampung halaman, dia mempunyai jentera yang cukup bersedia di Hulu Kelang. Satu-satunya kebimbangan sekarang ialah untuk mendapat undi dari kawasan M40 dan T20, dia kalah teruk dari segi undi di Melawati. Media telah menghubungi Azmi untuk mendapatkan ulasannya. Sebelum ini, Azmi memberitahu media bahawa dia ditawarkan beberapa kursi untuk bertanding pada pilihan raya negeri Selangor, termasuk di Dun Morib, Batu Tiga dan Hulu Kelang. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PN itu menegaskan bahawa dirinya tidak akan bertanding di Hulu Kelang hanya kerana ia adalah kampung halamannya dan pucuk pimpinan tertinggi PN akan membuat sebarang keputusan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menyenaraikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa itu, kata seorang pendakwa rakyat. Semasa perbicaraan berhubung permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa yang akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduh berhubung kesalahan yang didakwa dilakukannya. TPP itu menegaskan bahawa 4 pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, iaitu Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk suapan RM232 juta. Katanya adalah terlalu awal untuk mengatakan pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu adalah lengkap dengan notis yang mencukupi kepada Muhyiddin supaya dia boleh menyediakan pembelaan yang sewajarnya. Siapakah kamu ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu? Daripada mereka, dakwaan suapan diterima ialah Bukhari Equity, Senia Berhad serta 2 syarikat lain dan seorang individu. Apa lagi yang kamu perlukan? RM200 juta itu dan tarikh antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 adalah khusus. Kamu Muhyiddin sepatutnya tahu apa yang kamu lakukan ketika itu. Beban terletak pada kami pendakwaan untuk membuktikan kamu melakukan apa yang kamu lakukan berdasarkan perincian itu. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Dia yang juga pengerusi Perikatan Nasional memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Seksyen ditangguhkan. Melalui affidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM. Muhyiddin ketika ia menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Senia Berhad, Nepturis Senia Berhad dan Manfaur Senia Berhad serta Azman Yusof bagi parti berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.